Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu baina yaday as-sa'ah. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Menyambung kembali berhubung dengan persoalan kepentingan berzikir sebagai penutup bagi tafsiran ayat 28. Maka saya memetik penjelasan daripada Syekh Said Hawa dalam kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Katanya setengah manusia yudayyi waqtahu fi ghairi ta'il, mengsia-siakan waktunya dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat, tidak memberikan faedah. Wala yadhkurullaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sahaja, dengan alasan, dengan hujah bahawa berzikir itu adalah naflun, amalan sunat, walaysa mafrudan, dan bukannya amalan yang fardu. Katanya sahih anna dzikra naflun wa laysa faridatan. Ya, memang betul berzikir itu adalah amalan sunat, tidak fardu. Tetapi dengan berzikirlah ia dapat menghidupkan amalan yang fardu, sehingga amalan fardu itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan maridan, sakit ataupun tidak sihat. Kalau seseorang di luar solatnya kurang berzikir, dalam solatnya mesti tidak khusyuk. Apa yang disebut ni memang tepat, memang benar. Orang-orang munafik yang disebut oleh Allah Ta'ala, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, dan tidaklah mereka datang untuk menunaikan salat kecuali dalam keadaan malas. Apa yang menyebabkan orang munafik rasa malas nak sembahyang? Kerana mereka itu di luar salat, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sahaja. Dengan sebab kurang berzikir, salat tidak khusyuk dan terasa payah untuk menunaikan salat. Adapun dengan berzikir, ianya yahyal qalba, boleh menghidupkan hati, boleh menghidupkan akidah, boleh menyuburkan makna keimanan, menenangkan hati dengan yakin, yang mana apabila manusia melaksanakan perkara yang fardu, ia akan semakin lebih sempurna. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi illa kana 'alaihim tiratan Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis yang mana mereka tidak mengingati Allah Ta'ala dalam majlis itu, maknanya majlis yang lawa, yang lalai, melainkan perbuatan itu menjadi suatu kekurangan bagi mereka, atau menjadi suatu musibah, bencana di akhirat, kerana menghabiskan masa dalam perkara yang lawa, yang menyebabkan mereka tidak ingat kepada Allah. Ini banyak berlaku zaman sekarang. Wa ma min rajulin yamshi tariqan falam yadhkurillaha ta'ala illa kana 'alaihi tiratan. Tiada seorang lelaki yang berjalan iaitu di dalam suatu perjalanan, yang mana ketika berjalan dia tidak ingat kepada Allah Ta'ala, melainkan menjadi suatu kekurangan ataupun musibah baginya di akhirat. Wa ma min rajulin awa ila firashihi
falam yadhkurillah azza wa jalla illa kana alaihi tira. Dan tiadalah seorang lelaki yang menuju ke tempat tidurnya dalam keadaan dia tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah azza wa jalla, melainkan tidur yang begitu menjadi suatu kekurangan untuknya di akhirat, menjadi kesusahan dan musibah baginya. Kadang-kadang seseorang itu tidak mendapat peluang untuk melaksanakan wirid-wirid yang tertentu, atau dengan sebab dia malas untuk melaksanakan sunat rawatib, maka sepatutnya bagi dia melazimkan diri dengan sirah jami'ah, dengan satu bentuk zikir yang lengkap. Lengkap ni maknanya satu bentuk zikir yang mencakupi pak lain-lain. Kalau tak ada buat apa, cukup buat ni, kau semua sekali. Contohnya, satu riwayat daripada Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi bernama Juwairiyah, menyebut kisah ini. Katanya pada suatu hari Nabi SAW setelah baginda selesai salat subuh, dia pun keluar daripada masjid. Kemudian apabila kembali seketika setelah naik matahari, yakni waktu duha, didapati isterinya Juwairiyah binti Al-Harith masih berada di masjid dalam keadaan duduk. Lalu Nabi berkata, ma zilti al-yawm ala al-hal allati faraqtuki 'alayha. Masihlah kamu hari ini dengan keadaan ketika aku meninggalkan kamu tadi. Tadi mari duduk sini dah, sekarang ni mari ni masih berada di sini. Tadi ketika aku tinggalkan kamu, kamu masih berada di sini, dan sekarang kamu masih berada di sini. Katanya, ya, saya tidak ke mana-mana, saya masih berada di sini, jawab isterinya. Lalu Nabi SAW berkata kepada Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundzul yawm lawazinat hunna. Sesungguhnya aku telah menyebut, selepas aku meninggalkan kamu tadi, aku telah sebut 4 perkataan sebanyak 3 kali. Maksud perkataan di sini bacaan zikir mencakupi 4 perkataan, disebut 3 kali. Kalau ditimbang, disukat, diukur dengan zikir yang kamu amalkan, nescaya aku baca tadi menyamainya, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Hadis riwayat Muslim. Ini kita boleh baca kalau kita baca dalam wirid maksura, ada ni subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih, ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallah adada khalqihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arshihi subhanallah midada kalimatih. Riwayat yang kedua. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbih, sesiapa yang membaca atau berkata di waktu paginya ia, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ini ayat ini dalam surah Ar-Rum. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Adalah siapa beberapa ayat, lebih kurang 7-8 ayat. Maka sesiapa yang membacanya, adraka ma fatahu fi yaumihi dzalik, dia akan dapat mencapai apa yang terluput, yang lenyap, yang tertinggal pada hari itu untuknya. Mana-mana pahala amalan yang dia tertinggal hari itu dapat diganti dengan sebab bacaan beberapa ayat dalam surah Ar-Rum. Ini di antara wirid-wirid ataupun bacaan ayat yang Nabi pilih untuk dibaca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang.
Baik, kita boleh ringkaskan katanya. Dia kata dalam bab untuk berzikir ini, pertamanya beristighfar 100 kali yang telah disentuh sebelum ni. Yang kedua, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Yang ketiga, melazimkan diri dengan zikir yang mutlak. Zikrul mutlak. Zikir mutlak mana zikir yang tidak terikat dengan berapa banyak kita nak baca dan waktu mana kita nak baca, terbuka, mutlak. Seperti kasalati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Rasulullah, ini mutlak. Tak kira berapa banyak, waktu bila, ia bersifat mutlak. Ataupun kalimah tauhid la ilaha illallah ataupun istighfar telah disebut tadi, ataupun tasbih dalam bentuk tahmid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah, ataupun baca 100 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita nak pastikan boleh baca sahih, kita kena sediakan waktu khusus. Kalau kita berzikir dalam keadaan kita buat kerja lain, dia jadi tak sempurna. Tak sempurna, tak ada habis, tinggal, terlupa. Sebab tabiat kita manusia ni, kita mudah hanyutlah ke lain. Itu bahasa mudah. Kita berzikir sebentar, tengok ada benda lain, kita pun ralik ke tu, jadi leka sebentar. Jadi kena beri masa yang khusus untuk kita tumpu, kena tumah sungguh baru boleh habis. Lebih lain kalau hari cuti, hari tidak bekerja, kita boleh beri tumpuan. Tidak ada alasan untuk kita kata tak ada kerja, tak ada. Sebenarnya masa ada, bukan kerja tak ada. Sebenarnya kita tidak tahu nak menggunakan masa dengan baik. Sebenarnya kita ada masa. Kadang-kadang setengah hari tu betul-betul duduk rehat atas wakaf depan rumah ke apa tu, duduk saja. Orang Islam tidak ada istilah duduk saja. Kalau duduk saja dengan maksud tak ada kerja nak buat, hatta kita dalam keadaan berehat pun kita masih berzikir, walaupun tidak dengan lisan tapi dengan hati. Yang penting seseorang itu sentiasa berada dalam keadaan zikrun daim, zikir yang berpanjangan. Fi qu'udihi wa mamshahu wa manamihi, semasa dia duduk, semasa dia berjalan, bahkan semasa dia berbaring untuk tidur. Maka semua ataupun seluruh detik waktu perlu diisi dalam keadaan hatinya berhubung dengan Allah. Kerana zaman kita ini katanya zaman yang mali'um bi dhulumati syahwati wa syubhati wal ghaflah, zaman yang penuh dengan kegelapan asyahwah. Kegelapan syahwah mana kegelapan yang menyebabkan manusia mudah ikut hawa nafsu, mudah mengikut perkara yang syubhat, perkara yang sama-sama, perkara yang tidak jelas dalam agama, dan perkara yang ghaflah, lalai. Salah satu caranya ialah dengan membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi 10 salawat. Sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah Ta'ala berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Itu berhubung dengan kelebihan membaca zikir selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat, Allah Ta'ala berselawat ke atas kita 10 kali. Kali 10, 100 kali. Maksud selawat Allah Ta'ala dan malaikat ke atas kita ialah kita diberi keampunan dan juga kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian akhir sekali dia beritahu inna a'la anwa'iz zikri wa arqaha wa aktsaruha ajran. Sesungguhnya setinggi-tinggi jenis zikir
Dan yang paling banyak pahala paling utama ialah qiraatul Quran, baca Al-Quran. Hendaklah seseorang itu beringat-ingat supaya syaitan tidak bermain-main dengannya. Yani fa inna syaitan ya'ti ahadana wa huwa fi amal khair. Syaitan datang kepada seseorang di antara kita ketika orang itu melakukan amalan kebaikan, lalu orang berkenaan teringat kepada amalan baik lain pula untuk dipalingkan daripada yang. Contohnya kita nak bertasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, cadangan cukup 100, tak ada 100 selawat dah lagi. Nak selawat cadang 50, tak ada cukup 50 teringat subhanallah bihamdihi adada khalqihi, tak baca lagi. Lepas tu ingat, lepas tu nak baca Quran lagi. Akhirnya waktu sikit tinggal tiba. Itu dipanggil tala'ub minasyaitan, permainan syaitan untuk mengganggu kita supaya lari daripada tumpuan kita. Baik, kita sambung terus untuk ayat yang berikutnya, ayat 29 dari surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beruntung, bertuahlah bagi mereka, dan itulah sebaik-baik kesudahan bagi mereka ataupun tempat kembali bagi mereka, yaitu mendapat balasan yang sangat baik di sisi Allah. Perkataan tuba, apa dimaksud tuba di sini? Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, khusus untuk orang yang beriman. Tidak disebut alladzina aslamu, orang Islam, orang yang beriman. Mengikut pendapat Ibn Abbas, tuba di sini maknanya al-jannah, syurga. Dan ada riwayat lain menyebut tuba ni syajaratun fil jannah, sebatang pokok dalam syurga. Seandainya kita merujuk dalam beberapa kitab tafsir, dalam tafsir Al-Imam At-Tabari didatangkan ada lebih kurang 10 riwayat tentang apa itu tuba, dan semua riwayat itu kebanyakan merujuk kepada makna pokok dalam syurga. Dan ditarjihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, disebut juga oleh Al-Imam Ibn Kathir bahawa tuba ialah syajarah, nama bagi pokok. Walaupun dari segi pengertiannya tuba itu sendiri adalah maksudnya sesuatu yang membawa tuah, untung, kebaikan. Dalam hadis yang marfu' daripada Utbah bin Abdus Salami, katanya, ya na'am, tuba itu adalah syajaratun, yang tuba dalam ayat ini adalah syajaratun tud'a tuba, sebuah pokok yang memang disebut sebagai nama tuba. Baik, ini tuba dalam konteks ayat ini. Juga hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, tuba ialah syajaratun fil jannah, tuba sebatang pokok dalam syurga. Besarnya pokok itu masiratu mi'atu sanah, masiratu mi'ati sanah, perjalanan selama 100 tahun. Seseorang yang berjalan di bawah bayang pokok 100 tahun baru keluar daripada bayangnya. Besar mana tak tahu dah. Dan thiyab adil jannah takhruju min akmamiha, pakaian ahli syurga keluar daripada dia punya kelopak mayang pada pokok. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi SAW bersabda, inna fil jannah syajaratun yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'atu amin la yaqta'uha. Sesungguhnya dalam syurga terdapat sebatang pokok, apabila seorang ar-rakib, orang yang berkenderaan, berjalan di bawah bayangannya selama 100 tahun, la yaqta'uha, tak habis lagi. Maksud tak habis, masih berada di bawah pokok tu walaupun sudah 100 tahun perjalanan.
Ini hadis yang sahih. Kalau kita nak ukur dengan logik akal, kita kata macam tak munasabah. Tapi ini bukan urusan alam dunia, ini urusan alam akhirat. Ini tuba dalam konteks ayat. Baik kita melihat tuba dalam konteks bahasa, tuba dengan maksud sesuatu yang baik, yang bertuah. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Ada Nabi sebut tuba situ. Islam ini bermula asalnya dalam keadaan gharib. Gharib maknanya ganjil, aneh, pelik, dagang. Orang tak cara lah, mereka awal ni tidak hirau, tidak cara. Kalau kita mengamalkan Islam dalam erti yang sebenar, orang nampak pelik. Ini berlaku di akhir zaman dan pernah berlaku di awal zaman Islam, dan dia akan kembali menjadi dagang, menjadi ganjil, aneh, sebagaimana asalnya begitu. Fatuba, maka beruntunglah, bertuahlah bagi golongan yang ghuraba, golongan yang ganjil, golongan yang dagang ini. Maknanya golongan yang tidak mengikut majoriti manusia yang jauh daripada agama, tetapi berpegang kepada agama di saat manusia semakin jauh dengan ajaran agama. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang masuk syurga dengan apa dia, didoakan untuk mereka dalam ayat di akhir surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan dibawa, dipandu orang-orang yang bertakwa menuju ke syurga dalam keadaan berkumpulan-kumpulan. Zumar mana zumrah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke syurga dan dibuka pintu syurga, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, lalu berkatalah malaikat yang jaga pintu syurga, sejahtera ke atas kamu. Tibtum daripada kalimah taba. Taba, tibtum, bertuahlah kamu, beruntunglah kamu, maka masuklah kamu dalam syurga dalam keadaan kekal di dalamnya. Tibtum fadkhuluha khalidin, asalnya perkataan taba, bertuah, beruntung. Sifat beruntung, bertuah dari segi konteks bahasa untuk orang yang beriman dan beramal soleh, tidak untuk orang yang disebut alladzina aslamu, orang Islam, tapi orang yang beriman. Dia punya levelnya lebih tinggi, tahapnya lebih tinggi, bukan sekadar orang Islam, tapi orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tidak sempurna dua sifat, orang beriman dengan iman yang sempurna, alladzina amanu dengan bil imanil kamil, dengan iman yang sempurna. Nak sampai kepada tahap iman sempurna perlu kepada usaha yang sungguh-sungguh, bukannya usaha yang main-main, usaha sungguh-sungguh. Apabila sampai kepada satu tahap, seseorang yang sempurna imannya, dia akan merasakan bahawasanya apa dia? Ketika disebut nama Allah terasa takut. Apabila dibacakan Quran, imannya bertambah. Apabila menunaikan solat, terasa khusyuk olehnya. Apabila bersedekah, dia merasa gembira. Dia akan sampai kepada satu tahap iman yang sempurna menjadikan seseorang tu nilai di sisi Allah sangat tinggi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bahwasanya orang-orang yang beriman ialah orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Sifat tawakal, sifat takut, sifat iman bertambah
ketika dibaca Quran bagi orang yang memiliki iman yang kamil, yang sempurna. Lepas tu mempunyai sifat kasih sayang, cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, kepada saudara yang sama-sama beriman. Kalau tidak ada rasa kasih sayang bainal mu'minin, sesama orang yang beriman, mana iman itu tak tahu duduk mana lah. Dari segi tahap dia punya gerah dia tu mungkin masih rendah, mungkin dia tengah, mungkin terlalu rendah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih dan sayang kepada dirinya sendiri. Kita hidup sekarang ni, orang yang kita nak kata orang yang mengaku beriman tu ramai, tetapi nak cari orang yang sempurna iman tu tak ramai. Sebab dia tahap iman, kita dah bicara dalam ayat yang sebelum ni, dia sifat dia yazid wa yanqus, dia boleh bertambah, boleh berkurangan. Ada masa dia naik, lepas tu dia jatuh balik. Kita tidak sedar, boleh jadi kita hidup dalam keadaan ramai di keliling kita orang-orang yang munafik, boleh jadi orang yang fasik, boleh jadi orang yang zalim yang berada di keliling kita. Sejauh mana kita boleh kenal sifat dia, kita tak kenal, bergantung kepada sejauh mana ilmu Quran dan hadis yang kita miliki. Kita boleh mengenali sifat seseorang itu dari sudut ketakwaannya, tidak bertakwaannya, berdasarkan kepada ilmu wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kerana contoh orang beriman dan beramal soleh yang paling baik, paling sempurna adalah merujuk kepada al-qarnul awal, kurun yang pertama, generasi pertama, sahabat-sahabat yang telah dididik di madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat orang beriman yang sempurna seperti para sahabat yang kita boleh lihat dalam ayat akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya dari kalangan sahabat, sifat dia sangat asyiddah, tegas dan keras terhadap orang kafir. Tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan, kamu melihat mereka itu biasanya dalam keadaan rukuk dan sujud, sentiasa menunaikan salat. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keredaan di sisi Allah, kurniaan dan keredaan di sisi Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kamu boleh melihat tanda kesan sujud pada wajah mereka. Ini yang digambarkan dalam Quran tentang sahabat, orang yang sempurna dari sudut iman dan amal saleh. Dia dua sifat tak boleh la yanfaku anha, tidak boleh terpisah daripadanya. Bila ada iman mesti ada amal saleh, apabila seseorang itu melakukan amal saleh mesti ada iman. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, dia mah itu wa amilus salihat, melainkan orang beriman dan orang yang beramal saleh, juga wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling berpesan dalam perkara kebenaran dan juga perkara kesabaran. Cuma adalah beberapa ayat lain di mana sifat iman itu kadang-kadang gandingkan dengan sifat lain. Contohnya sifat sabar, illal ladzina amanu, illal ladzina amanu wasabaru, orang yang beriman dan orang yang sabar. Dalam ayat apa surah Hud, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Kemudian wa amilus salih, sabar dan beramal saleh.
Apabila disebut beriman, biasanya sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji seperti sabar, mesti dah ada. Sifat beramal soleh sudah tentu mesti dah dimiliki. Orang yang beriman, dia tidak akan duduk diam, kecuali dia akan buat apa-apa amalan soleh untuk dirinya dan untuk orang lain, sehinggalah dia layak mendapat tuba, sifat bertuah, beruntung. Bertuah, beruntung tidak diukur pada harta, tidak diukur pada pangkat. Bukan kata tuah lah, anak dia boleh ngaji, boleh apa dia bekerja, boleh dapat apa dia pangkat yang tinggi sebagainya. Itu tuah dari sudut dunia, sehingga manusia mengatakan apa dia orang kata tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sama ada kita tahu, kita tak tahu. Sebenarnya ukuran yang tepat bukan dari sudut harta, bukan dari sudut ganjaran dunia. Bertuah dan beruntung dari sudut sifat iman dan sifat amalan soleh. Kalau kita menganggap tuba dengan maksud bertuah beruntung, dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka, hantuah itu bukan orang yang bertuah. Walaupun namanya hantuah, tapi tak bertuah juga. Akhirnya dia dibuang oleh Sultan apa dia, Sultan Mahmud dia, kerana didakwa telah ada skandal dengan Puteri Gunung Ledang. Akhirnya dia dibuang dan diselamatkan oleh kawannya Han Jebak. Mana tak bertuah juga. Kalau kita nak kaitkan dalam konteks bertuah, yang bertuah sebenarnya orang yang ada iman dan beramal soleh, yang istiqamah dengan iman. Wa husnu ma'ab, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Al-ma'ab yakni al-marji', sebaik-baik tempat kembali bagi orang yang beriman dan beramal soleh, iaitu balasan syurga. Selain bertuah beruntung, juga disebut dalam tafsir tuba itu dengan maksud pokok dalam syurga. Dan ia bukan bermakna dalam syurga tak ada pokok saja, ada lagi nikmat lain. Cuma disebut salah satu nikmat yang ada dalam syurga di sini ialah syajaratun fil jannah. Dan kelebihan zikir yang kita baca telah disebut dalam kuliah minggu lepas, itu tajuk membina mahliga di syurga. Sesiapa yang membaca contohnya la haula wala quwata illa billah, maka akan tumbuhlah sebatang pokok dalam syurga untuknya. Syurga yang dia akan masuki nanti maknanya penuh dengan tanaman yang menghijau dan cantik. Apabila seseorang membaca subhanallah bihamdihi, maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam, tumbuhlah untuknya satu pokok nakhlah, pokok kurma dalam syurga. Dia ada kaitan dengan pokok juga, sebab syurga ni digambarkan dalam Quran tempat yang warnanya hijau. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan. Selain daripada dua sifat, dua syurga yang disebut dalam ayat sebelumnya, itu surah Ar-Rahman, terdapat di sana ada dua syurga yang lain yang mana mudhammatan, kedua-duanya kehijauan. Mudhammatan, hijau tu hijau siapa ke arah kehitaman, hijau tua, kerana banyaknya pokok-pokok dalam syurga. Di samping adanya buah-buahan, adanya sungai yang mengalir dalam syurga. Tapi background bagi kada, warna latar dalam syurga ialah warna hijau. Ini kalau kita nak kaitkan dengan ayat ni, tuba dengan maksud syajarah, pokok.
Sebagaimana sabit dalam hadis yang dikeluarkan oleh sebahagian ashabus sunan, melainkan An-Nasa'i sahaja tidak meriwayatkannya, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, katanya Allah Ta'ala ada berfirman, yakni dalam hadis kursi, a'addatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih, iaitu nikmat syurga yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah mendengarnya, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Sebab pokok tadi disebut pokok ni besar ni, jalan bawah bayang dia saja tu 100 tahun masih belum habis lagi. Ini sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati kita. Bagaimanakah bentuknya? Sebab ianya sangat besar. Alam dunia ni kecil je. Kita nampak besar dunia ni sebab pada saiz kita ni kecil. Sebab apabila seseorang termasuk syurga, ada dalam hadis Sahih Bukhari, golongan pertama yang masuk syurga, wajahnya berseri seperti bulan pada malam purnama, ala surati abihim Adam, mengikut bentuk rupa bapa mereka Nabi Adam. Kita akan masuk syurga sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan asal Nabi Adam gitu, iaitu tuluhu, tinggi dia saja situ nadhiraan, 60 hasta. Tinggi mana? Besar. Mana saiz kita tidak saiz ni dah, saiz lain. Saiz sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam pada awal kejadiannya. Maka begitulah manusia masuk dalam syurga. Walaupun besar, syurga itu besar lagi. Ini ayat-ayat semua ini sebenarnya memberi suatu tasjid, galakan bagi kita untuk sentiasa berusaha sama ada meningkatkan iman kita, menyempurnakannya, menambahkan amal soleh, dan berlumba untuk terus melakukan kebajikan. Buat kebaikan ni kena berlumba. Nak sampai kepada tahap boleh taubat ni bukan mudah. Mesti berlumba-lumba, mesti badidah, sapa-sapa dulu. Dalam satu hadis yang panjang Nabi sebut di akhir tu, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Sesiapa yang lambatlah ia pada amalannya, maka tidaklah ia dapat disegerakan, dipercepatkan oleh nasabnya. Kalau jenis amalan batta'a ni lambat. Bahasa Arab sebut batak ni lambat. Boleh kau Kelantan dia kata betak, buat kerja betak. Betak-betak tu bahasa Arab dah. Man batta'a bihi amalu, sesiapa yang amalan tu agak betak, lambat, slow, lambat, maka kelambatan dia tidak dapat dipercepatkan oleh nasabnya. Walaupun nasab dia, keturunan dia keturunan orang sahur, orang baik-baik, kalau dia jenis buat amalan setara tu, maka kita kena sungguh. Kena sungguh. Kalau kita melihat dalam sejarah generasi terawal, orang yang bersungguh dalam melakukan kebaikan, sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi adalah asyabab, anak-anak muda. Kemudian apa dia lagi? Ada seorang tu yang apa dia namanya? Allahu Akbar. Pada seorang sahabat yang memeluk Islam ketika dia umur 30 dan meninggal umur 37. Sa'ad bin Mu'az. Seorang sahabat ada kalangan Ansar. Sa'ad bin Mu'az masuk Islam umur 30.
Tapi dia punya amalan dia sangat baik, dakwah dia sangat bersungguh-sungguh. Ketika umur 37 dia meninggal dunia, tapi dalam masa 7 tahun dia bersama dengan Islam, jasa dia kepada agama sangat besar, sehingga sebahagian golongan Ansar masuk Islam melalui dakwahnya atas pengaruhnya sebagai ketua kabilah. Sehingga Nabi kata, pada hari berlaku kematian Sa'ad bin Mu'az, ihtazza arsy rabbik, arasy Tuhan kamu bergegar dengan sebab limauti Sa'ad bin Mu'az, dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'az. Itu ada dalam riwayat hadis Sahih Muslim dan juga Sunan Tirmizi. No ayat sungguh dalam masa 7 tahun. Kita boleh buat apa begitu? Persoalannya kita. Untuk siapa kepada tahap jadi allazina amanu wa amilus solihat tuba lahum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tokoh ulama yang terkenal dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal ketika umur 45 tahun. Tetapi dia telah, selama hayatnya dia telah menulis lebih daripada 500 buah kitab. Macam mana dia tulis, sehingga tak ada nak makan, kena tulis orang lain. Mak dia, kadang-kadang mak dia kena suap dia sebab terlalu tekun dengan ilmu. Meninggal umur 45 telah menghasilkan beratus-ratus karya kitab ilmu yang memberi manfaat sangat banyak kepada umat Islam selepasnya. Kita baca dalam sejarah kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih dari kerajaan kerajaan apa dah, yang sangat teruja apabila mengetahui tentang hadis Nabi, bahawasanya ada dalam Sahih Bukhari akan ada suatu tentera yang akan membuka kota Konstantiniyah atau Konstantinopel. Itulah dia sebaik-baik tentera, dan itulah sebaik-baik pasukan perang yang berjihad fi sabilillah. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, umur dia baru 23 tahun. Ini orang cepat. Umur 23 tahun. Tidak menunggu sampai 30-40, umur 23. Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, memimpin suatu bala tentera ketika umur 16 tahun. Cepat. Kalau para sahabat jenis orang slow, lambat, tak boleh pergi. Sebab tu kadang-kadang awak besar kepada budak-budak, kata awak ni lambat sebenarnya. Lambat. Dari kesungguhan kita lambat. Orang yang bijak sebenarnya fikir dah. Kalau budak 3, 4, 5 dia fikir dah. Dalam tempoh 3-4 tahun lagi, dia mesti khatam, ingat hadis 40 mata arma, ingat. Dalam masa dia punya blueprint dia, sekitar 5 tahun lagi dia mesti hafal Riyadhus Salihin. Target dia masa 3 tahun dia mesti ingat 30 juzuk Quran. Tak boleh nolah-nolah gitu dah. Kita kena cepat. Sebab kita punya hala tuju, kerja kita sangat banyak. Tapi kalau persiapan kita tak seberapa, tak lagi. Ya. Almarhum Syekh Ahmad Didak, dia menyatakan bahawa dia untuk belajar ilmu perbandingan agama, untuk mengkaji semua agama, dia mengambil masa berpuluh tahun untuk benar-benar mahir dan menguasai. Tetapi anak murid dia, Dr. Zakir Naik dari India, boleh menguasai dalam masa 4 tahun. Dalam masa 4 tahun boleh hafal semua Quran, hadis Sahih Bukhari, ingat bab berapa, baris berapa, semua kitab-kitab dalam agama Hindu, Buddha, Kristian, dalam masa 4 tahun. Cepat. Ini orang-orang yang mikir dengan cepat, dia akan advance cepat ke depan. Kita tak boleh lambat. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Allah Ta'ala sebut dengan sabaqa yusabiqu, kena berlumba. Sabaqa yusabiqu, masdar dia musabaqah. Musabaqah kena berlumba. Balik dia, siapa-siapa dulu. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu
untuk mendapatkan keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Atau dalam ayat lain, wasari'u, bercepat-cepatlah. Sara'a yusari'u musara'ah, bersegera juga, nak maksud cepat-cepat. Untuk mendapatkan keampunan dan juga syurga yang luas seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita baca ayat ni, kalau kita faham, ia memberi suatu apa dia, petunjuk bagi kita bahawa untuk berubah kita tidak boleh terlalu lambat. Kita kena berubah. Bila kita nak berubah, kita segera berubah, tidak boleh tangguh. Kalau seseorang tu rasa dia nak jadi orang yang baik, dia kata biarlah tunggu bulan depan, tak berubah. Ataupun dia mahu bertaubat, nak tunggu bulan depan, tak perlu tunggu, kerana masa yang berlalu tidak pernah menunggu kita, dan kematian yang datang dia tidak pernah tunggu. Dia bila mari, marilah, kena. Maka kita kena cepat, kita kena sungguh. InsyaAllah untuk ayat berikut, ayat 30, kita sambung lain kali lah. Subhanakallah, la ilaha illa anta, wal asri.